Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau An-Najahiyah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun pada tengah hari ini. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita buat, utamanya di sepanjang bulan Ramadan yang mulia ini, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita masuk hari yang ke-20 di dalam bulan Ramadan. Bermakna kita sudah mula melangkah masuk ke dalam satu zon yang disebut zon Lailatul Qadar, iaitulah pada 10 hari yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Walaupun di sana kepelbagaian pandangan para alim ulama tentang terjadinya Lailatul Qadar itu. Ada yang berpandangan ianya berlaku sepanjang sehari dalam sebulan Ramadan, tidak kira di awal, tengah atau di hujung Ramadan. Pendapat yang kuat ialah 10 malam yang terakhir. Ada juga ulama yang menyebut malam 21 dan malam 23. Dan pandangan yang agak kuat malam 27 Ramadan.
yaitu malam-malam yang ganjil. Dan kalau kita tengok sifir atau panduan yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala dalam pencarian Lailatul Qadar, kalau kita tengok tahun ini puasa kita jatuh pada hari Isnin, 6 hari bulan Jun kalau tak silap, hari Isnin. Maka kata Imam Ghazali, ini Imam Ghazali yang kata, berdasarkan pengkajiannya, sekiranya tahun itu Ramadannya jatuh pada hari Isnin, hari pertamanya, maka dijangkakan Lailatul Qadar berlaku pada malam 21, iaitu pada malam ini. Jangkaannya. Jadi ingat, malam ni jangan main mercun. Tak pergi balik terawih pergi main mercun pula, pakai tak boleh Lailatul Qadar pula. Itu jangkaan sifir Imam Ghazali, boleh pegang. Tetapi yang mudahnya tiap-tiap malam lah, tiap-tiap malam. 10 malam akhir ni kita pulunlah elok-elok, yang selalu kita sebut setiap tahun. Kita berada di bulan Ramadan ini ibarat masuk lomba lari pecut 100 meter. Orang yang masuk pertandingan lomba lari 100 meter pecut, bila nak sampai garisan penamat, dia akan berlari selaju yang mungkin, sepantas yang mungkin, sebanyak kudrat yang dia ada, dia akan guna untuk memecut di garisan penamat untuk menjuarai lomba lari yang berkenaan. Jadi bila kita masuk 10 hari terakhir, ini dipanggil zon pecutan. Kita kena pecut, walaupun 10 hari yang akhir ini ujian cabaran dugaannya tidak sama macam 20 yang awal. Tidak sama. Sebab lagu raya pun dah keluar. Esok lusa hantu raya pun keluar juga. Jadi ujian dia berat sikit lah. Orang sibuk kalut dengan nak raya, sudah barang pastilah dia berbeza dengan 20 hari yang awal. Walaupun saya sebut selalu, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, tidak salah kita nak buat persiapan hari raya itu, sebab hari raya pun kena raih juga. Sebab itu hadiah daripada Allah. Sebab itu dia haramkan berpuasa pada 1 hari bulan Syawal. Allah haramkan kita puasa sebab nak meraihkan 30 hari dah kita berlapar siang. 1 Syawal Allah bagi hadiah, suruh makan dan minum, meraihkan Aidul Fitri. Jadi kena raih juga, kena prepare juga. Kau nak beli baju raya ke, kuih raya ke, tudung raya ke, langsir raya ke, apa raya sekalipun, pastikan ianya tidak mengganggu ibadah rutin harian Ramadan kita. Itu yang paling penting. Nak pergi shopping ke apa, pergilah. Tapi pastikan ibadah harian Ramadan ni jangan diusik, jangan diabaikan. Sebab kita dah masuk dalam zon Lailatul Qadar.
Kita dah masuk dalam ruangnya. So kalau kita tak ambil peluang itu, maka alangkah ruginya. Ibarat kita masuk satu kebun buah-buahan yang cukup indah, kan? Kita pergi buat rombongan, lepas tu pergi masuk satu kebun dah. Kebun tu kebun, katalah farmer punya kebun. Ada buah mangga, ada buah manggis, ada musang king, D24, rimau king, semua ada dalam tu. Tiba-tiba kita masuk dalam kebun tu, berlega begitu aja. Dah cekak-cekak pinggang, lepas tu comel, ustaz buah durian, lawa buah manggis ni ustaz, buah mangga ni nampak wangi, harum manis. Harum manis, wangi. Tapi kita tak petik buah tu, tak ambil makan, ke bawa balik, tengok berlega macam tu, kan rugi. Samalah macam 10 akhir. Kita dah masuk dah dalam kebun tu, dalam zon Lailatul Qadar, tiba-tiba tak ambil peluang yang ada, so alangkah ruginya. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, pastikan. Saya nak sebut mudah dia macam ni, sebab kadang-kadang bila ustaz-ustaz guna 10 akhir ni kita nak cari Lailatul Qadar, bila guna perkataan cari itu, kadang-kadang jamaah ni dia jadi pening. Nak cari macam mana ustaz? Macam nak cari benda hilang ke? Ngagau sana sini lah. Dia, tapi dah istilah dia macam tu kan, mencari Lailatul Qadar. Istilah dia macam tu. Dia mudah, dia gini je. Pastikan 20 hari ibadah yang kita dah buat ini dimaintainkan sehingga tamat Ramadan. Itu sudah memadai. Atau lebih baik lagi, kita punya apa dia panggil, ibadah-ibadah harian ini nampak ketara perbezaannya, yakni dari sudut penambahannya pada 10 hari yang terakhir. Maknanya 10 hari akhir ni, mulai hari ni, bacaan Quran kita lebih daripada sebelum. Sedekah jariah kita dan tabung surau masjid lebih daripada sebelum. Zikir-zikir kita lebih, doa-doa kita lebih, selawat-selawat kita lebih. Apa lagi? Senyum kita lebih berbanding hari-hari yang sebelum. Biar kita nampak kesungguhan meraihkan Lailatul Qadar. Dan kita tak payah nak kalut sangat dengan tanda-tanda Lailatul Qadar yang pelik-pelik ke apa, tak payahlah. Itu banyak yang menyebut pandangan-pandangan yang lemah. Umpama macam malam itu dikatakan pokok sujud dah, air jadi beku. Air jadi beku ni bukan tiap air boleh jumpa tiap-tiap hari Lailatul Qadar. Air beku. Itu pandangan yang lemah lah sikit. Cuma pandangan yang masyhur yang Nabi sebut, tanda-tanda Lailatul Qadar, tuan-tuan tahu dah, ini sebagai ulangan baliklah, peringatan bersama. Antaranya pada malam itu cuacanya tidak sejuk, tidak panas, sedaplah secukup rasa. Cuacanya nyaman, sedaplah, cuacanya sedap. Nak hurai sedap tu memang susah lah. Macam tuan-tuan kata, ustaz, apa yang paling best kat Shah Alam ni buka puasa? Minum. Tak ada, biasa je lah. Tak ada yang special. Tak ada nampak beriman tinggi orang Shah Alam. Dia tak apa nak makan terkedarah sangat. Kan? Balik pada cerita kita tuan-tuan, nak menghurai sedap tu kan, macam di Gombak tuan-tuan, ada viral. Kalau tuan tengok dalam Facebook, saya kuliah subuh pagi tadi di sebelah kedai tu, dekat lah
kedai tu, pak cik tu jual nasi berani. Ada viral dalam Facebook 2-3 kali lah saya tengok. Jadi dia jual nasi, minta maaf tuan cerita makanan sikit. Dia jual nasi berani, tapau putih tu 4 segi tu kan. Nasi dia boleh makan 2 orang tuan-tuan. Ditimbunnya setinggi-tingginya, nak menutup pun jadi kembung nasi tu. Dengan lauk ayam, daging, kambing ke apa. Saya difahamkan pagi tadi puan nak murid surau tersebut RM8 saja. Tapi nasi macam nak makan 2-3 orang, menimbun. Orang beratur sebelum kedai buka. Hoi, gila babi ni. Saya siap merayu dah pada Gang Surau. Saya kata saya dah tengok je dalam Facebook, tapi saya tak merasa lagi, saya kata. Jadi saya minta tolonglah, kalau yang nak besar pahala malam-malam akhir ni, saya kata tolonglah beli untuk ustaz satu. Ada pula yang menjawab, sebenarnya kami pun malas nak beratur ustaz. So cerita dia, aku tak merasa sampai ke sudah lah jawab ni, sebab aku pun malas nak beratur juga kan. So panjang-panjang tuan-tuan dia beratur. Mungkin murah tu satu RM8 nasi berani, lepas tu banyak. Memang saya tengok orang beratur memang panjang tuan, berpayung orang beratur lah. Itu ialah mungkin pak cik tu dia niat untuk sedekah sama kan. Tak padat RM8 bertimbun macam tu tuan. Semalam saya beli ayam, kita makan tuan. Ayam, dia panggil ayam tempayan. Saya suka makan yang pelik-pelik ni kan. Takkan ayam golek tu dah biasa dah, lepas makan kita betul golek sama. Ni ayam tempayan tuan, dia masak dalam tempayan. Dalam tempayan. Dalam tempayan tuan. Jadi hati teringin cakap rumah yang kita beli sikit lah, rasa belilah separuh. Separuh je besar mana pun ayam tu nak RM13 tuan. Saya kata biar betul pakcik ni, dia ingat seekor kot. Tanya ni berapa pakcik? RM13. Maknanya kalau seekor RM26. Cakap gila punya mahal. Balik-balik tak berapa sedap lah kan. Mungkin sebab kita geram dengan harga tu, Allah bagi jadi tak sedap ayam tu. Jadi nak cerita sedap tu memang tak boleh nak urai lah sedap tu kan. Orang kata sedap-sedap aja, nak urai tu tak boleh. Jadi begitulah Lailatul Qadar ni. Dia satu yang cukup indah, cukup menarik, cukup sedap untuk kita cari, untuk kita rebut, untuk kita ambil fadilat dia. Katalah malam ni, dia ulama bahas, dia bermula malam. Selepas maghrib ada ulama sebut, awal tanazzalul malaikatu waruhu fiha, turunlah seluruh malaikat. Bayangkan semua malaikat yang entah berapa bilion juta ni pun kita tak tahu, Allah Ta'ala bawa turun sampai ke langit yang paling rendah dengan kita, paling dekat, iaitu langit dunia. Ada ulama bahas dia turun bermula maghrib, sebab malam kan, malam tu bermula maghrib. Waruhu fiha, dan roh pun turun. Roh tu makna ada ulama sebut itu ketua dia iaitu malaikat Jibril pun turun sekali. Malaikat Jibril dan seluruh malaikat. Ini hari yang luar biasa tuan-tuan. Dan dia turun tu untuk tengok, catat siapa yang berdoa malam tu, siapa yang sedekah malam tu, siapa yang baca Quran, yang tarawih, yang berjamaah, yang iktikaf, yang semayang malam, yang main mercun pun sekali ya. Dah dicatatkan benda-benda yang tak elok. Jadi kita nak rekod kita malam tu elok. Sehingga ulama sebut macam ni. Katalah malam ni dah, malam ni katalah mudah-mudahan malam Lailatul Qadar. Malam ni juga tuan-tuan sedekah dalam tabung surau, ataupun ustaz-ustaz yang datang minta derma. Saya pun yang tak derma kan.
Tapi sebab siang, cerita tu macam tak berkena lah dengan Lailatul Qadar kan, sebab siang. Katalah malam ni Lailatul Qadar, tuan-tuan pun sedekah RM10. Ada ulama bahas pahala tuan-tuan sedekah macam 1000 bulan bersedekah. Sebab kan Allah kata malam tu lebih baik dari 1000 bulan kan? Nampak dia punya fadilat. Jadi tanda yang Nabi sebut tadi, cuacanya sedap lah, tak sejuk sangat, tak panas sangat. Antaranya malam itu Nabi sebut sunyi daripada bunyi salakkan anjing. Keldai, kalau di padang pasir itu dia ada keldai, himar. Maknanya malam tu sunyi sepi, tenanglah bahasanya, nyaman, relax, tak serabut, tenang kan, tenang tahu kan. Saya sebut dah, pagi tadi pun saya dah sebut, tenang ni anugerah Allah. Orang yang duduk di Dun Tenang Johor belum tentu tenang. Walaupun nama tempat dia Dun Tenang, dia tak tentu tenang. Tantah orang duduk Sungai Buaya lebih tenang daripada yang duduk di Dun Tenang. Walaupun bunyinya Sungai Buaya lah, tapi dia tenang duduk kat Sungai Buaya. Malam tu Nabi kata tenang, tak adalah berserabut, pening kepala, tak ada, relax. Saya ada dapat semalam tuan-tuan, abang saya bagi Ustaz Alim Nasir. Jadi dia masukkan dalam grup kami 3 beradik lah, Ustaz kan. Jadi ada satu, saya nak kongsi sikit tentang Lailatul Qadar. Wallahu ta'ala a'lam, ada benarnya juga. Sebab bila kita kait dengan sunyi tadi itu, sunyi tadi, dia kata berita ni sebenarnya datang daripada luar negara lah, tapi dia translate bahasa Melayu. Dia kata pihak NASA tahu kan, Amerika Syarikat punya yang mengkaji langit ni lah, cakrawala apa semua. Mereka telah menyembunyikan satu fakta tentang Lailatul Qadar. Saya mula baca, terror pula NASA ni boleh tahu Lailatul Qadar tak? Saya fahamkan gitu, tak baca lagi. Jadi kena baca dulu. So bila kita baca, maksud sembunyi itu dia macam ni. Dalam cakrawala ni, langit bumi yang luas ni kan, dia panggil alam semesta. Dalam kajian yang pihak NASA buat, setiap hari akan ada lebih kurang average purata sehari, setiap malam sejumlah lebih 20,000 dipanggil meteor. Meteor ni taib bintang. 20,000 meteor yang akan jatuh masuk ke atmosfera bumi. Dia bukan jatuh ke bumi. Jatuh ke bumi memang ruyuklah kita. Dia bila daripada yang kita belajar dulu kan, bila taib bintang tu jatuh, dia masuk saja zon atmosfera bumi, dia akan terbakar kan. Dia akan bergeser dengan udara bumi dan dia akan meletup. Meletup itu dia mengeluarkan cahaya. Dia cahaya macam berkelip. Sebenarnya benda ni tiap malam tuan-tuan boleh tengok sebenarnya. Tapi nak kena renung lama sikit lah. Dia kena langit tu cerah, nampak bintang kan. 4-5 hari ni kan tak hujan kan. Ni dah start berangin pula, hari ni panas. Jadi langit tu cerah. So bila langit tu cerah, kalau kita renung malam-malam tengok langit 5 minit, kita akan nampak. Tiba-tiba ada je zoom, lepas tu pum hilang. Dia cahaya saja. Itu dipanggil meteor, nak masuk ke bumi tapi tak lepas, terbakar sebab bertembung dengan atmosfera bumi. Dia masuk sempadan tu, kira bahasa mudah dia, taib bintang tu kena belasah lah. Dia kena pukul dengan bumi, terbakar terus. Dan terbakar tu keluar cahaya.
NASA buat kajian, setiap hari 20,000 average meteor akan jatuh ke bumi, ke zon atmosfera bumi, tapi tak masuk ke bumi lah sebab dia terbakar tadi tu. Dan sebenarnya NASA pernah merekodkan satu hari beberapa tahun lepas di bulan Ramadan 10 malam akhir. NASA ni pun bukan bodoh tuan-tuan ibu-ibu sekalian. Dia mengkaji dan dia relate dengan Islam, dia mengkaji Islam sebab nak menjahanamkan Islam. Dan bila dia jumpa kebenaran, dia sembunyikan fakta itu supaya orang Islam tak tahu. Dalam kajian tu disebut beberapa tahun lepas 10 malam akhir, ada satu malam bila NASA teropong tengok langit, tak ada satu pun meteor yang jatuh pada malam yang berkenaan. Malam lain ada zub sampai 20,000, 10,000 yang jatuh setiap malam. Tapi satu malam itu dikatakan sunyi. Itu yang Nabi kata tenang malam tu. Dengan meteor-meteor pun tak jatuh tuan-tuan. Tapi dia tak bagi tahu tarikh tu bila dah. Dia dapat, dia simpan diam-diam. Tapi benda tu bocor. Sebab apa bocor? Pegawai NASA yang mengkaji itu dia tak boleh tahan. Akhirnya dia dedah dan dia memeluk Islam. Lepas tu dia kena buang kerja. Tu je cerita dia. Jadi fakta ini yang disebut. Dan benda ni pada saya pun dia tidaklah mustahil. Mana ada kebenarannya. Sebab Nabi kata malam tu jadi tenang. Yang turun semua malaikat. Tuan-tuan bayang malaikat. Besar mana malaikat ni tuan-tuan, jangan main-main. Nabi pernah sebut bumi ni duduk atas peha malaikat je. Bumi yang punya besar ni, Nabi kata duduk atas peha malaikat. Tuan-tuan nak bayang malaikat kebesar mana? Bumi yang kita pijak ni atas peha malaikat. Gambaran dia macam tu. Besar malaikat Allah. Sayap dia pun boleh tutup timur dan barat ni tuan-tuan. Baru kepak saja, belum jasad, baru sayap dia saja. Malaikat kan bersayap kan? Jadi tuan-tuan, maknanya kebenaran tu ada. So bila menderu malaikat turun, dia mendepakan sayap-sayapnya mengelilingi dunia ni. Maknanya dari sudut saintifik, yang suasananya akan tenang tu, maknanya ada logiknya. Dia macam tu dah, ada logik. Jadi sebab itu tuan-tuan, carilah Lailatul Qadar. Pecutlah, buatlah pecutan akhir. Yang 20 hari lepas ni kita dah terlalai, radit, tercuai, ada yang tercicir dah. Terawih pun ada yang tak lengkap ke apa. Kita baiki tuan-tuan, kita baiki. Sebab kita bersyukur pada Allah kerana kita ni masih hidup. Masih hidup. Semalam Profesor Izzi meninggal dunia. Seorang pakar motivasi yang baik, yang elok perangai, bersih air muka dia kan, kena strok otak, meninggal dunia. Hari ni ke bumi di Terengganu, orang Terengganu. Jadi mudah-mudahan Allah ampunkanlah roh dia, dosa-dosa dia. Meninggal hari Jumaat bulan Ramadan pula tuan-tuan, itu satu pilihan daripada Allah. Allah pilihlah siapa yang dia nak bagi. Jadi kita masih hidup dan alhamdulillah masih sihat. Kira tuan-tuan datang surau tengah hari ni, saya anggap sihat lah. Tak boleh datang tu kira sihat lah. Walaupun mungkin ada gaut. Ramadan pun gaut ke? Kan? Jadi ceritanya sihat lah, dah sihat insyaAllah. Jadi tompang kita sihat, tompang masih ada tenaga, masih ada kudrat. Saya pesan ke diri saya juga tuan-tuan, dan kita semua tolong ulun malam-malam akhir ni tuan. Bukan lama pun, 10 malam aja. 10 malam saja pun kan kita nak, orang kata
cekal mata ni 10 malam saja. Jadi tolong ambil ruang yang ada. Sebab itulah ada pandangan yang menyebut kalau dibandingkan umur kita dengan umur umat Nabi-Nabi yang sebelum, memang jauh bezanya. Umur umat Muhammad ni pendek-pendek, 6-70 tahun. Umur umat dulu ratus-ratus, ada yang 1000 tahun. 1000 tahun tuan-tuan, lama tu. Kita yang umur 90 hari ni tak mati lagi. Orang panggil tua bangka. Dah, bayang yang umur 1000 tahun tu nak panggil apa? Dah, 1000 tahun lama lah hidup tu. Kita hidup 6-70 pun rasa dah penat dah, rasanya dah. Rasa penat dah hidup. Macam-macam hal yang berlaku. Jadi umur umat dulu ratus-ratus tahun. Firaun yang melawan Nabi Musa yang mati dalam Laut Merah, ulama sebut umurnya 500 tahun. Kuatlah melawan, lagi tua lagi melawan pula Firaun. Dia memang macam tu. Tuan tengok politik Malaysia kita kan, lagi tua lagi melawan dia. Adalah seorang tu kan 90 dah, 80 lebih. Jadi tuan-tuan, disebabkan umur kita ni pendek, sebab itu Allah hadiahkan pada umat Muhammad Lailatul Qadar. Kita dapat kelebihan 1000 bulan menyamai 83 tahun 4 bulan. Tapi spesialnya 83 tahun 4 bulan tu solid buat baik. Maknanya 83 tahun 4 bulan tu semayang tak henti-henti. Mana ada buat dalam dunia ni tuan macam tu. Sedekah tak berhenti 83 tahun 4 bulan. Mana ada orang sedekah tak berhenti? Orang kaya tak berani buat macam tu. Tak. Kita yang tak apa nak kaya lagilah tak berani, nampak tabung pun demam. Jangan tuan-tuan, malam akhir yang buat-buat demam lah. Kena bubuh lah sikit duit tabung tu dah. Belajar infak, hadis Imam Tirmizi kot tak silap, tapi ada sahih. Nabi kata afdalus sadaqah sadaqatun fi syahri Ramadan. Sedekah yang terbaik kata Nabi di bulan Ramadan. Kalau 20 hari sebelum ni kurang sedekah, tolong cover balik 10 hari yang akhir. Saya pernah memikir dan mencadangkan tuan-tuan, tapi cadangan tu macam tak berapa nak relevan. Ada Allah bagi saya idea sikit, terfikir. Apa fikiran saya? Macam ni. Kalau boleh, ni cadangan saja, tapi kesesuaian itu macam payah sikit. Hari Raya. Hari Raya kan? Hari Raya maknanya dah masuk Syawal lah. Biasa kan kita bagi duit raya dah anak cucu kita. Cuba kita ubah sikit duit raya tu bagi masa hujung Ramadan. Manalah tahu masa kita bagi malam 29 tu Lailatul Qadar. Tak kekaya kita. Dah bagi duit raya selama 83 tahun tuan-tuan, jangan main. Tak, dia beza tahu. Kalau kita bagi duit raya pagi raya dengan duit raya masa 2-3 hari Ramadan nak habis, pahala tak sama tuan-tuan, lain. Tapi tu saya kata kesesuaian dia tu susah sikit. Pertama, mood tu belum raya. Budak-budak ni dia suka pagi raya tu. Nanti kalau kita dah bagi 3 hari sebelum raya, pagi raya dia claim pula sekali lagi, demam batuk dia. Apa tu? Pagi ni salang kosong je kata dia. Atuk dah bagi kan 3 hari lepas. Itu duit hujung Ramadan kata dia. Demam batuk dia. Dah, kesesuaian tu macam tak berapa sesuai lah sikit kan? Tapi kod kita boleh ubah, cantik lah. Dapat pahala lebih tuan. Sedekah bulan Ramadan tu jangan main. Sedekah bulan Ramadan dia tak sama sedekah pagi raya. Pahala dah lain. Kan? Cubalah tuan-tuan Ijaz tengok. Masalah dia kadang cucu tak balik lagi lah. Dia duduk kat rumah dia, tak balik kampung lagi. Pagi raya baru belonggok semua, pagi raya baru boleh bagi. Tapi tak apalah, bagi, yang penting bagi tu. Tak, RM5, RM10 pun tak apa. Budak-budak ni dia seronok.
Tapi budak-budak sekarang ni dia advance sangat tuan. Advance sangat kan, kita bagi dengan sampul terus buka depan-depan tu juga. Tengok-tengok RM1, habis dia komplain. Dia kata apa ni tok, sampul mahal daripada duit kita. Biru muka tok ni nak jawab dah. Cucu sekarang ni advance lah pula kan. Padahal mak dia dah pesan kau jangan buka sampul depan orang kan. Bagi simpan dah, dia tak boleh tahan dah. Dia berlawan dengan anak buah yang lain kan. Sepupu dia challenge siapa banyak. Depan-depan kita dia buka. Kalau banyak sedap sikit lah. Kena RM2.5. Dia komplain berapi-api. Tapi tak apalah, itu saya terfikir saja benda tu kan. So kalau tuan-tuan nak bagi sedekah banyak-banyak, inilah masa ni 10 hari yang akhir untuk kita ambil peluang-peluang yang ada. Bukan bulan lain tak boleh sedekah, boleh. Tapi Nabi kata yang paling afdal. Sebab sahabat Nabi pun pernah sebut. Sahabat Nabi kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas fi syahri Ramadan. Atau kama qala. Sahabat Nabi kata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi manusia yang paling laju, paling bersemangat memberikan sedekah dalam bulan Ramadan. Lajunya Nabi sedekah, kata sahabat, lebih laju daripada angin yang bertiup kencang. Laju Nabi bagi. Padahal Nabi bukan ada duit sangat tuan-tuan. Nabi punya dapur 3 bulan tak berasak pun pernah. 3 bulan tak berasak, tak ada apa nak makan. Nak masak roti tepung gandum pun tak ada. Makan kurma kering 3 bulan. Kita 3 hari tak berasak dah kelang kabut dah. Keluar TV terus. Dikategorikan fakir miskin selalu dah. Jadi hari ni pun isu zakat pun masalah kat ni. Kan? Mufti Perak dah keluar kenyataan kena bayar dekat lembaga zakat. Tak boleh bayar direct pada penerima zakat. Tak tahulah apa hal tuan-tuan. Tuan-tuan tahulah jawapan dia kot. Bukan tak nak bayar pada, yalah, tuan-tuan bayarlah pada amil-amil kita tu, autoriti lah kan, yang ada autoriti lah. Tapi kadang-kadang bila timbul isu-isu tertentu, pusat zakat ni orang hilang kepercayaan sikit lah. Minta maaf sebut lah, kadang-kadang orang hilang kepercayaan. Saya bukan tak nak bayar ke pusat zakat Ustaz, kan dia belinya kayu golf kan, susah lah. Dah, kan di isu tu kan. Jadi orang macam hilang kepercayaan. Jadi bila Mufti Perak pula keluar kenyataan macam tu, macam tu lah arahan dia, suruh bayar ke lembaga zakat kan. Walaupun dari segi hukumnya sah kita bayar direct pun pada penerima, cuma dia bagi alasan takut tak terurus dengan baik. Jadi bila lembaga zakat pegang tu nampak teratur sikit, itu alasan dia lah kan. Tapi terpulang pada tuan-tuan lah, nak bayar kat siapa, tak kisah, ikut tuan-tuan. Saya tak suruh dan tak larang pun. Yang penting jangan tak bayarlah, bayar zakat. RM7 je kan, bukan mahal sangat pun, RM7 saja, bayarlah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu yang saya nak sebut sikit pada tengah hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan mendapat kebaikan, rahmat, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menghabiskan saki-baki Ramadan. Selamat mencari dan merebut Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi calon penerima anugerah Lailatul Qadar. Dan jangan lupa berdoa juga, minta Allah bagi kita Lailatul Qadar. Dan doa tu saya dah masukkan dalam Facebook saya. Tuan-tuan rintai lah dalam Facebook saya. Facebook saya nama Rahim Nasir. Dalam tu saya dah masuk, tapi dah lama dah, 4-5 hari lepas dah tu. Jadi tuan-tuan scroll, tengoklah dalam tu ada doa ni.
yang Nabi ajar pada kita kan, suruh minta. Baik, jadi tuan-tuan, selamat menghabiskan Ramadan dan selamat Idul Fitri selalu. Sebab kita tak jumpa dah lepas ni kan. Kita jumpa nanti insya-Allah selepas raya. Tapi tengok juga, sebab raya pun ada yang wahara sampai sebulan. Tak kuliah sebulan. Zulkaidah baru start kuliah. Orang pergi haji 6 Ogos tu, 6 Ogos orang pergi haji kan. Baru start kuliah ustaz. Sebab sini semua pergi hantar raya, dia kata cuti lama sebulan. Jadi saya bergantung pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan start awal, kita start lah. Ya. Dia memang macam itulah, mood raya tu dia lain macam sikit. Jadi tuan-tuan, itu saja untuk tengah hari ini. Kita tangguh dengan tasbih kafar, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina shaqiyyan wa la mahruman wa la matrudan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.